Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sidang penonton sekalian, marilah sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih lagi beri kita peluang, nikmat dan kesihatan yang berpanjangan untuk kita terus tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan terus melakukan suruhan dengan meninggalkan segala larangannya. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sidang pecinta Al-Quran, saya ucapkan selamat datang kepada anda, Afri, Amir, Zarfan daripada IG, kemudian daripada FB kita Zainun, Wan Rahaiza, Samsia, Rahna, Siti Zawiyah, Lin, Julbujang, selamat datang, Asia, Nadia, Abdul Rahim, Anggrik, Wan Nisa, Acik Mala, Izan, Zainab, Rohana, Siti Zawiyah, Rohana, Cik Mek Molek, dan sharing. Thank you rakan-rakan yang dah kongsi tu, terima kasih. Dan kawan-kawan daripada IG, selamat datang juga, Ariel, Ifan, Damia, ramai lagi saya tak sempat sebutkan satu persatu sini. Ismail, Abdul Hamid, Siti Zawiyah, Jamiah, Radin. Saya doakan semoga kita terus sihat dalam menghadapi ujian setiap hari yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita hadapi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang dijanjikan semalam, kita sambung topik kesalahan menyebutkan huruf nun mati dan tanwin. Ada lagi 3 perkara yang kita belum kemukakan. Tetapi sebelum itu, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, untuk kongsikan video ini, sebarkan kebaikan ke seluruh alam, gemakan bacaan Al-Quran ke serata pelosok dunia. Mudah-mudahan dengan menyebarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, ilmu Al-Quran ini,
masih ramai lagi rakan-rakan kita yang dapat sedikit sebanyak manfaat daripadanya, insya-Allah. Tekan button share di bawah sebelah kiri anda itu. Sebelah kiri anda tekan tik, okey. So mudah-mudahan Allah kira ia sebagai jariah menyebarkan kebaikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Okeylah, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita teruskan topik nun mati dan tanwin, kesalahan ketika menyebut huruf. Semalam kita telah menghuraikan satu persatu, nombor 1 hingga yang ketiga. Perkara yang pertama ialah mengizharkan bunyi yang bertemu dengan huruf-huruf idgham, iqlab dan ikhfa. Kemudian idgham ke dalam huruf waw dan ya tanpa dengung. Kemudian meninggalkan furjah ataupun kena tinggalkan bacaan furjah, maksudnya kena rapat mulut ataupun sentuh kedua bibir kita. Dan pada malam ni kita lihat yang keempat, apa yang dimaksudkan oleh penulis buku ini, Syekh Dr. Aiman. Mengekalkan mulut pada satu keadaan sahaja ketika bertemu semua huruf ikhfa. Okey, mengekalkan mulut pada satu keadaan saja. Apa yang dimaksudkan di sini? Maksudnya sebelum ni kita telah pelajari bahawa dalam membunyikan ikhfa ada yang dibunyikan dengan tafkhim dan ada yang dibunyikan dengan tarqiq, mengikut huruf-huruf yang ikhfa yang bertemu dengan huruf nun dan tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa yang selepasnya. So, rakan-rakan, antara kesalahan yang berlaku adalah kita sebut huruf ikhfa semua huruf sama. Min duni mansura, min qabl, sama. Sedangkan setiap huruf yang mempunyai sifat yang tebal, okey, kita kena dengung dengan tebal. Contohnya kalimah mansura, kita kena baca dengan mansura, beza dengan min duni. So itu tidak mengekalkan mulut pada satu keadaan saja, mengikut huruf-huruf ikhfa yang selepasnya. Okey, selepas nun mati dan tanwin. Contoh anfusihim. So keadaan mulut kita berbeza mengikut makhraj. Apa huruf yang selepas huruf ikhfa yang akan kita sebutkan selepas nun mati dan tanwin. Okey, itu yang dimaksudkan yang keempat. Mengekalkan mulut pada satu keadaan itu adalah satu kesalahan. Okey. Seterusnya yang kelima, memanjangkan tempoh dengung melebihi yang sepatutnya. Seperti min had, min qab. Contoh, min had itu adalah hukum izhar. Kita baca dengan izhar, pun begitu huruf nun mati tetap ada sifat ghunnah. Cuma kadarnya tidak melebihi. Insya-Allah esok kita berkesempatan untuk bincang tentang tempoh ghunnah, azminatul ghunnah. So maksudnya di sini min had ada dengung tetapi tidak berlebihan. Min ada, min had setakat itu saja. Kita tidak boleh panjang melebihi yang sepatutnya. Min had itu dah salah. Contoh min qab, betul, itu ada ghunnah panjang, tempoh ghunnah ada panjang, jangan kita berlebihan daripada tempoh yang sepatutnya. Seperti para qari yang contohnya melagukan Al-Quran terlebih ghunnah. Okey, min qabl, dia nak habiskan lagu tu, dia nak pusing jadi panjang pula ghunnah itu kan. So hati-hati para qari. Juga kita yang membaca secara murattal juga kena hati-hati supaya tidak berlebihan pada kadar ghunnah. Falan nazidakum juga sama. So untuk kita tahu kadar ghunnah yang sepatutnya itu, kita kena bertalaqi dengan guru-guru kita. Okay? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dan yang terakhir, kesalahan yang biasa dilakukan, yang terakhir adalah membaca dengan ikhfa ketika bunyi huruf ghin dan huruf gha. Okey, yang dimasukkan di sini selain qiraat Abu Ja'far. Salah. Kalau kita baca dengan ghunnah pada huruf kha dan huruf ghin, nun mati dan tanwin bertemu dengan kha dan ghin, yang sepatutnya pada semua imam kecuali Abu Ja'far membaca dengan izhar. Kita kena baca dengan izhar. Ajrun ghairu mamnun.
min khairin. Kita tidak boleh baca ajrun ghairu mamnun. Min khairin. Baca dengan ikhfa. Itu adalah kesalahan. Kecuali riwayat Abu Ja'far, betul. Itu adalah bacaan riwayat Abu Ja'far yang membaca dengan ikhfa. Okey, mungkin kita pertama kali dengar bagi rakan-rakan yang belum pernah mendengar ilmu qiraat, Abu Ja'far membaca dengan gunnah pada huruf nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ghin dan huruf kha. Ajrun ghairu mamnun, tetapi tidak pada bacaan kita, iaitu Hafs daripada gurunya Imam Asim. Okey. So ini adalah 6 kesalahan yang telah kita sama-sama kongsikan semenjak daripada semalam 3 perkara, dan pada malam ini kita telah kongsikan 3 perkara lagi. So harap tuan-tuan dan puan-puan kita dapat kefahaman yang baiklah, mudah-mudahan. Okey. Baik, saya bacakan sedikit. Mengekalkan mulut pada satu keadaan sahaja bila menyebut huruf ikhfa, iaitu salah. Kena ada beza mengikut huruf dan situasi keadaan masing-masing. Tuan Abdul Rahim, terima kasih di atas nota yang lengkap. Kesalahan keempat, kelima, keenam, okey, telah ditulis. Terima kasih. Memanjangkan tempoh gunnah daripada sepatutnya. Ya, betul. Ustazah Jairin Loh membaca dengan ikhfa huruf ghin dan huruf kha. Kita baca dengan izhariyah. Okey. So rakan-rakan, saya harap kita dapat kefahaman yang baiklah, mudah-mudahan. Dan tanpa buang masa, kita terus ke segmen yang seterusnya, Talaqi Al-Quran. Adakah tuan-tuan dan puan-puan telah bersedia? Dan apakah tuan-tuan dan puan-puan telah selesaikan kerja rumah yang telah kita amanahkan setiap pagi, yang kita telah kongsikan? So untuk bacaan pada malam ini, apakah taranum tema kita? Apakah taranum yang akan kita gunakan untuk sama-sama kita alunkan pada malam ini? Ya, sedia. Taranum Ros, Wan Rohaiza, Tahniah, Maryam Yusuf lambat masuk. Alhamdulillah, dapat juga bersama. Masih lagi sempat bersama-sama kita. Kita baru nak mula start. Rakan-rakan yang baru hadir, selamat datang. Jangan lupa ajak kawan-kawan kita, masih lagi sempat untuk sama-sama kita bacakan satu muka surat daripada Al-Quran untuk kita jadikan amalan setiap malam. Baik, kalau dah bersedia, kita akan mulakan sama-sama, insya-Allah. Ayat muka surat 196, yang mana kita akan baca bermula daripada ayat 55 sehinggalah ayat 61, surah Taubah. Taranum Ras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Seterusnya ayat yang ke-56. Selamat datang rakan-rakan dari IG baru masuk. Selamat datang وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فإن أعطوا منها رضوا وإن ada pelajar saya baru masuk, Abdul Qayyum. Jangan lupa homework kita, okay? فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Seterusnya ayat 60. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
Ramai geng-geng semesta masuk. Selamat datang. Fariidatan minallah. Fariidatan minallah. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Masjid Besar Arafah Duri, Riau hadir. Selamat datang daripada Riau. Dan semua rakan-rakan yang baru hadir. Kita belum terlambat untuk sama-sama kita bacakan ayat suci Al-Quran satu muka surat, okay? Sebelum kita labuhkan tirai pada malam ini. Ayat terakhir kita, ayat yang ke-61. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ again. Sekali lagi saya bacakan, takut salah. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. Seterusnya. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat sama-sama selesaikan bacaan ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-196. Masya Allah, tabarakallah, tuan guru saya Ustaz Taha Haji Hassan Az-Zahari. Selamat datang Ustaz. Mohon teguran jika ada sebarang kesalahan. So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh cuba komen di ruang komen, tapi tuan guru tidak dibenarkan bertanya. Okey rakan-rakan, kalau ada persoalan ataupun kalau tak ada, setakat ini dululah kita punya pertemuan. Dan selamat datang saya ucapkan juga kepada rakan-rakan kita yang baru hadir. Alhamdulillah kita bersama pada malam ini dalam IQIM Interaktif Quran bersama saya Imam Malik. Kita telah berazam sama-sama untuk sama-sama kita bacakan setiap malam satu muka surat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan dapat kita istiqamah dan jadikan ia sebagai amalan harian sebelum kita labuhkan tirai pada malam ini. Sebelum kita akhiri malam hari ini dengan kita membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita rahmat dan kasih sayang sepanjang kita tidur pada malam ini sehinggalah bangun pada pagi esok, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tak ada persoalan, saya fikir setakat itu dulu kita punya pertemuan, dan kita akan berjumpa lagi pada malam esok. Jam janji temu kita seperti biasa jam 10 malam, insya-Allah. Dan seperti biasa saya ingatkan, jangan lupa untuk kita tonton bacaan bacaan contoh yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam page Imam Malik setiap jam 8 pagi, insya-Allah. Okey. So kita jumpa lagi. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.